warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nurfa dengan kuliah ke-7, iaitu kuliah ideologi. Apakah itu ideologi? Sebelum kita menelusuri tentang apa itu ideologi, kita patut tahu apa itu pasca modernisme dan modernis. Pasca modernisme telah ada di barat pada abad 1960. Ia merupakan satu reaksi kepada modernis. Pemikiran modernis ini terdiri daripada golongan ataupun ahli-ahli falsafah yang dikenali sebagai Immanuel Kant, John Locke, David Hume, dan diteruskan oleh positivis logik iaitu Karl Popper. Boleh tak Prof terangkan kepada Nurfa apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pasca modernisme dan juga modernis? Baik, jadi soalan yang Nurfa kemukakan kepada saya itu ialah mengenai fahaman modernis dan juga pasca modernis, dan apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua fahaman ini. Jadi saya mulakan dengan fahaman modernis kerana pasca modernis merupakan suatu reaksi kepada modernis. Jadi elok kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan fahaman modernis itu. Fahaman modernis ini boleh kita katakan bermula mungkin di sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh ahli-ahli falsafah Enlightenment, golongan Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain. Jadi fahaman modernis seperti ini yang dibawa oleh ahli-ahli falsafah gerakan Enlightenment menekankan akan pentingnya akal fikiran yang rasional di dalam menentukan kebenaran, di dalam menentukan apakah bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Dan mereka begitu mengagungkan akan kejayaan sains dan kaedah saintifik yang terdapat pada masa itu, yang merupakan suatu kemajuan di dalam pencapaian ilmu manusia. Jadi dengan adanya kejayaan sains yang berteraskan kepada penggunaan kaedah empirikal dan rasional, maka mereka sudah mempunyai satu keyakinan baru akan kebolehan manusia untuk mencipta sesuatu kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan membawa kepada suatu budaya baru yang berasaskan kepada rationality, berasaskan kepada kaedah saintifik, kepada reason, dan kepada konsep bahawa manusia ini boleh mencapai kemajuan dengan menggunakan akal fikiran yang ada pada dirinya, iaitu kemampuan manusia itu mencipta suatu kehidupan dan masyarakat yang baru yang meninggalkan ciri-ciri lama seperti yang terdapat dalam masyarakat medieval yang berteraskan kepada keagamaan. Jadi ini adalah sejarah perkembangan ataupun sifat yang terdapat dalam pemikiran modernis itu, yang saya anggap didasari oleh gerakan Enlightenment dan pemikiran Enlightenment. Kemudian fahaman ini diteruskan, apa yang dikatakan oleh setengah-setengah ahli falsafah sebagai The Enlightenment Project. Dan modernity sebenarnya berasaskan kepada The Enlightenment Project ini. Dan ini berterusan dengan berterusannya kejayaan sains, pencapaian di dalam bidang fizik, astronomi dan sebagainya, dan juga kimia, mengukuhkan lagi pandangan ahli-ahli falsafah seperti ini yang menganggap bahawa dengan akal fikiran yang rasional, dengan ilmu sains dan kaedah saintifik, mereka dapat mencipta sesuatu kejayaan atas dasar kemanusiaan, tidak lagi atas dasar keagamaan. Dan keyakinan ini diteruskan di abad ke-20 dengan adanya kejayaan-kejayaan sains di dalam bidang fizik khususnya, dan dengan adanya ahli falsafah yang baru seperti Bertrand Russell dan ahli-ahli falsafah yang lain seperti Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan juga golongan positivisme logical positivism dan sebagainya. Mereka semua menekankan akan pemikiran rasional dan kaedah saintifik, the scientific method, di dalam menyelesaikan masalah-masalah, bukan sahaja masalah alam tabi'i, tetapi masalah berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi sains itu menjadi kayu ukur kebenaran di semua bidang pengetahuan, di semua aspek kehidupan. Dan ini adalah satu projek yang agak besar dan radikal.
Tetapi kemunculan falsafah seperti ini yang hanya menekankan aspek intelektual dan aspek reason dan aspek sains mendapat tentangan dari golongan yang kemudiannya digelar sebagai pasca modernis, kerana mereka ini menentang modernity seperti yang dibawa oleh golongan Enlightenment dan juga seperti yang dibawa oleh ahli falsafah seperti Karl Popper dan positivisme logical dan Bertrand Russell sebagainya, kerana mereka menganggap bahawa pendekatan seperti ini adalah bersifat apa yang dikatakan oleh mereka sebagai logocentric, ya, iaitu menekankan akan akal yang rasional semata-mata yang merupakan sesuatu yang tidak seimbang. Kerana kalau kita lihat manusia itu, insan itu, dia bukan hanya terdiri daripada aspek intelektual tetapi juga aspek emosi, aspek intuitif, aspek kerohanian dan sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya menentang ataupun mengadakan suatu macam pemberontakan terhadap logocentrism dan juga terhadap rationality, objectivity dan kaedah saintifik. Dan dengan itu mereka menganggap bahawa sains itu bukanlah ilmu yang menjadi sesuatu yang bersifat paradigmatik, iaitu maksudnya ilmu contoh yang mana jika sesuatu ilmu yang lain tidak mempunyai ciri-ciri ilmu sains, ia tidak dianggap ilmu seperti yang dikatakan oleh Pak positivist logical, ya, dan menolak akan metafisik dan sebagainya. Jadi golongan pasca modernis tidak mengambil pendirian yang begitu, malahan mereka menentang konsep ini, ya. Dan mereka mempersoalkan misalnya akan objektiviti ilmu sains itu, ya, seperti yang dikemukakan oleh ahli falsafah sains seperti Thomas Kuhn, ya. Dia menyoal akan pandangan modernis yang mengatakan bahawa ilmu sains adalah ilmu yang bersifat objektif, rasional dan sentiasa progresif dan menuju ke arah kebenaran dan sebagainya. Sebaliknya, Kuhn mengatakan bahawa ilmu sains itu adalah sesuatu yang juga mengandungi aspek-aspek bukan rasional, ya. Contohnya bagaimana? Kerana misalnya pertukaran teori dalam sains itu bukannya bersandarkan akan faktor-faktor rasional semata-mata atau logical, tetapi juga boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi dan sosiologi. Dan ini bukannya sesuatu yang bersifat rasional, ya. Kerana psikologi kita tahu adalah berkaitan dengan perasaan manusia dan cara manusia menanggapi realiti itu bukan dengan berdasarkan logik semata-mata, tetapi mungkin atas pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan estetik dan sebagainya. Dan juga dari segi sosiologi boleh kita katakan bahawa penerimaan teori itu mungkin ditentukan oleh golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat, dan ini adalah faktor sosiologi, ya. Dan juga satu lagi golongan yang boleh dikaitkan dengan pasca modernisme adalah apa yang dikatakan golongan social constructivist, yang mempunyai fahaman bahawa ilmu itu tidak semestinya mencerminkan hakikat yang objektif tentang kebenaran alam ini, tentang apakah hakikat alam ini. Tapi sebaliknya mereka mengatakan bahawa ilmu itu adalah suatu konstruk yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat ataupun pandangan masyarakat yang menusuk masuk ke dalam pembinaan ilmu sains itu, ya. Apa contohnya? Contohnya apa yang menjadi kepentingan manusia adalah apa yang menjadi bahan kajian, umpamanya. Jadi alam itu dilihat secara selektif, ya, bukan secara neutral, umpamanya. Manusia memilih apakah aspek-aspek alam yang mempunyai kepentingan di dalam dirinya untuk mencipta sesuatu ilmu yang berguna kepada dirinya. Jadi dengan itu boleh kita katakan bahawa ahli-ahli sains juga mempunyai sikap pilih kasih tentang apa yang mereka mahu tekankan mengenai alam tabi'i ini, ya. Dan dari sudut itu mereka tidak menganggap bahawa ilmu sains itu adalah bersifat objektif, tetapi boleh menggambarkan akan kepentingan manusia itu sendiri, ya. Dan saya teringat akan beberapa contoh, misalnya
Ludwig Fleck, seorang ahli sosiologi yang mengkaji akan sejarah perubatan, ya, dia mengatakan bahawa kalau kita lihat akan istilah-istilah dan konsep-konsep yang digunakan di dalam penyelidikan perubatan, kita akan dapat melihat aspek social constructivism ini, ya. Misalnya istilah yang digunakan seperti serangan bakteria ke atas tubuh badan manusia, ya, dan bagaimana tubuh badan manusia itu mencipta suatu defense mechanism, ya. Jadi metafora yang digunakan ini adalah metafora yang berkaitan mungkin dengan ilmu peperangan dan dilihat dari sudut kepentingan manusia, ya. Kerana bagi pihak bakteria sudah tentu mereka tidak berfikir secara militer umpamanya. Mereka bukannya secara sedar mahu menyerang tubuh badan manusia, ya. Mereka mengikut fitrah mereka. Tetapi apabila penyelidik dalam bidang medical research membuat kenyataan, mereka menggunakan istilah-istilah itu. Kerana apa? Kerana melihat dari sudut kepentingan manusia. Kita yang mendapat kesan daripada tindak balas bakteria itu. Jadi di bakteria itu dikatakan menyerang tubuh badan kita, ya. Dan kemudian antibodies kita membina suatu sistem pertahanan, ya. Tapi dari segi objektifnya ini adalah semua satu reaksi, ya, antara organisma. Tapi bila dibincangkan, disebut seolah-olah manusia itu terancam, dan memang terancam dari segi kesihatan, ya. Tapi kalau di peringkat bakteria mungkin realitinya bukan seperti yang digambarkan begitu. Jadi ini konsep yang dikatakan bukan objektif bila kita mengkaji alam tabi'i, tetapi melihatnya dari sudut kepentingan manusia, ya. Dan ada juga teori-teori yang mengatakan, misalnya teori Darwin di dalam bidang biologi, Darwin Theory of Evolution by Natural Selection, dipengaruhi oleh keadaan masyarakat sekitarnya. Dan Darwin sendiri mengakui bahawanya beliau dipengaruhi oleh buku yang ditulis oleh Thomas Malthus yang bertajuk Essay on Population, ya. Dan bagaimana populasi manusia itu boleh berkurangan disebabkan oleh kekurangan makanan, disebabkan oleh peperangan, disebabkan oleh penyakit-penyakit epidemik, ya, yang mengurangkan jumlah penduduk di dunia ini, ya. Kerana apa? Kerana mereka yang kurang berupaya untuk mengatasi keadaan yang sedemikian, keadaan negatif yang sedemikian, adverse conditions, akan mati, ya. Kerana apa? Kerana mereka tidak dapat bersaing dengan baik, kerana tubuh badan mereka lemah dan sebagainya. Jadi di sini timbul frasa yang mengatakan the fittest survive, ataupun the survival of the fittest. Jadi survival of the fittest itu adalah satu konsep yang terdapat dan boleh diaplikasikan di dalam masyarakat Victorian Britain di abad ke-18 dan ke-19, dan juga konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana spesies itu melalui satu proses evolusi dengan cara di mana spesies yang tidak mempunyai keupayaan, ketahanan untuk menghadapi cabaran-cabaran alam sekitar akan pupus, ya. Jadi kita lihat bagaimana keadaan masyarakat boleh mempengaruhi pemikiran biologi. Jadi bagi pihak social constructivist, mereka mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa sains itu bukan objektif tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran. Jadi ini antara teori-teori pasca modernisme dalam bidang sains, ya. Tapi juga kita lihat bahawa ada juga fahaman-fahaman lain yang boleh dikaitkan dengan pasca modernisme, seperti umpamanya contohnya deconstruction oleh Derrida, dan konsep ilmu hubungannya dengan kekuasaan oleh Michel Foucault, dan continental philosophy umumnya yang dikaitkan dengan ahli-ahli falsafah Perancis dan Jerman, seperti Albert Camus, existentialism dan sebagainya, yang menekankan akan aspek kemanusiaan, akan aspek kepentingan masyarakat manusia, akan aspek kerohanian dan sebagainya, yang bertentangan dengan konsep objectivity, rationality, kaedah saintifik yang ditekankan oleh pihak modernis. Jadi di sini jelas kelihatan bahawa pasca modernisme merupakan satu reaksi kepada fahaman modernis, dan pertentangan ini masih
berterusan hingga ke hari ini.